Selamat pagi semua. Hari ini kita akan tengok kepada bahagian seterusnya 5.3 gabungan transformasi. Tengok dulu nota. Banyak sikit nota ya nak kena dengar ni. Okey. Kalau A dan B ialah dua transformasi, maka transformasi B diikuti dengan transformasi A ialah gabungan transformasi AB. Okey, maksudnya kat sini, kalau kita gabungkan, kalau dia ada dua transformasi yang berlaku, transformasi A, transformasi B, sebenarnya apa yang berlaku ialah, kalau macam ni dia tulis, maksudnya telah berlaku transformasi B, kemudian berlaku transformasi A. Maksudnya bila dia tulis AB, transformasi AB menunjukkan bahawa B yang berlaku dulu baru A. Ini adalah tertib untuk gabungan transformasi. Okey, kena ingat kalau dia kata tunjukkan gabungan transformasi AB, kamu kena buat B dulu baru A. Kemudian yang kedua, jika suatu transformasi A dilakukan dua kali berturut-turut, maka dia akan tulis sebagai A kuasa 2. Imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Contoh, transformasi A ialah translasi 5/3, transformasi B ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2. Apa yang kamu kena buat ialah, kamu tengok dulu. Ini adalah objek segitiga P. Kamu kena buat B dulu. Okey, baru kamu buat A. Tengok, P dia akan pantul dulu pada Y sama dengan 2. Mana Y? Y sama dengan 2. Ni Y sama dengan 2. Peliknya, mana dulu ni? Macam mana ni? Segitiga P, pergi dekat segitiga Q. Lepas tu pergi dekat segitiga R. Segitiga R ialah imej bagi, maksudnya kat sini, kenapa saya rasa pelik? Maksudnya dia bukan buat AB, dia buat BA. Okey, maksudnya P ini dia buat translasi dulu. Okey, translasi 5/3. Translasi 5/3, ambil 1 point. 5/3. Yang 5 ni adalah pergerakan kiri kanan. Kanan kiri. Okey, kanan kiri. Kalau kanan positif, kiri negatif. Maksudnya translasi kat sini positif 5, maka dia akan bergerak ke kanan. Untuk nombor yang kedua adalah pergerakan atas bawah. Atas bawah pula, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. 3 ni positif, jadi dia akan bergerak ke atas. Okey. Yang maksudnya translasi ini 5 ke kanan, 3 ke atas. Jadi akan bergerak 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. Lepas tu 3 ke atas. 1, 2, 3. So dapat titik untuk yang ni. Untuk tidak melakukan kesalahan semasa buat translasi, kamu gerakkan setiap titik yang wujud. Segitiga ni titik pertama, ni titik kedua. Alamak, dia tak lekat dah. Kejap ya. Ni titik kedua. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So dia sampai di sini. Nampak? Ni pertama, kedua, ketiga. Lepas tu titik seterusnya yang hujung ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Itu cara nak buat translasi. Gerakkan semua titik supaya awak tak melakukan kesalahan semasa melukis segitiga imej bagi translasi itu. So ini pergerakan translasi. Kemudian dia akan buat pantulan yang tadi saya baca tadi tu. Pantulan pada garis Y sama dengan 2. Ni Y, ni 2. Ini garis pantulan ni. Ni garis pantulan. Okey, garis pantulan pula. Saya guna merah pula ya. Ini segitiga yang dah pindah di sini. Dia akan pantul pada part sini. Dia lipat. Okey, dia lipat. Yang ni kalau awak awak bayangkan ni lipat, ni tengah dia. Lipat, awak tekap kat sini. Jadi pergerakan dia kena sama. Tengok bucu ni, dia jalan 2 kotak ke part C. Okey, bucu ni 2 kotak ke part C. Jadi dia 2 kotak. Nampak 1,
dia sama. Yang ni ke sini. Yang ni ke sini. Okey, dia macam tekap lah. Lipat dan tekap. Itu maksud pantulan. Okey. Tengok nota ni, banyak nota ni. Jika imej suatu objek di bawah gabungan transformasi AB sama dengan imej objek itu di bawah gabungan transformasi BA, maka AB adalah setara dengan BA. Yang untuk bahagian ni, bila awak buat proses macam ni kan, proses yang tadi saya tunjuk, yang ni dia buat BA tau. Okey, awak buat BA maksudnya awak buat A dulu baru B. Awak translasi dulu baru awak buat pantulan. Kalau dia kata apabila berlaku suatu kejadian, kita buat AB, kita buat BA, benda yang sama ni tadi kita buat BA kan. Lepas tu kita test pula, kita buat AB pula. Kalau sama hasilnya, kedua-dua pergerakan ni duduk kat sini juga, maksudnya ia dipanggil sebagai, mana dia? Setara. Mana perkataan setara? Okey, AB adalah setara dengan BA. Okey, itu maksudnya. Kalau tak sama, kalau sama hasil dia di sini, dia panggil setara. Kalau tak sama, tidak setara lah. Okey, jadi untuk contoh sampai di situ sahaja. Sekejap lagi kita akan tengok dalam video ini latihan seterusnya. Baik, saya akan tunjukkan cara nak buat latihan di muka surat 87. Kalau ada bunyi bising sedikit kat rumah saya ni, saya minta maaf ya. Okey, saya cuba cakap kuat-kuat. Saya harap kamu jelas. Soalan 1, diberi A ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 2. B ialah satu pantulan pada garis X sama dengan negatif 2. Dan C ialah satu translasi. Ini 3 jenis tau. A, satu pantulan pada garis sama dengan 2. B ialah satu pantulan pada garis sama dengan X negatif 2. X sama dengan negatif 2. C ialah translasi 3 negatif 5. Tentukan imej bagi titik F di bawah gabungan transformasi. Titik F ni asalnya ya. Dia nak tentukan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis gabungan transformasi yang kita kena buat. Kita tengok BA. Apabila gabungan BA, kita akan buat A dulu baru B. Okey, tengok dulu. Ni tak mau tekan pula. Kita akan buat A dulu. A ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2. Ini Y. Ini 2. Ini garis Y sama dengan 2. Saya buat titik-titik dulu ya. Ini adalah garis pantulan tersebut. Okey, ini adalah garis Y sama dengan 2. Okey, ini Y sama dengan 2. Jadi F akan pantul. Okey, F akan pantul. Dia pantul 1, 2 kan panjang dia. So dia akan, ini dia punya kamu lipat, dia akan pergi ke sini. Okey, dia akan pergi ke sini. Lepas dia pantul, A dia pantul, B ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 2. Saya tak boleh tukar color, minta maaf ya, dia hang. So X sama dengan negatif 2 di sini. Just, saya tanda dulu. Ini adalah garisan X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Okey. Jadi setelah dia berada di sini tadi, F dia dah pergi sini. Dia akan lipat di sini pula. Okey. Dia akan lompat ke sini. Ni jarak dia 3 kotak. So dia akan pergi ke 3 kotak. Dia telah pergi ke R. Okey. Jadi kita boleh bagi tahu dekat sini jawapan kita. Titik bagi gabungan transformasi BA ialah R. Okey. Tengok yang kedua. AB. AB kamu kena buat B dulu baru A. Okey. Masih menggunakan objek F. F juga. Sekejap ya, saya cuba tukar color. Okey. F juga masih di sini. Tetapi dia kata buat AB. AB, B dulu. B ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 2. So, ini dia nak lipat. Ini garis tadi kita dah buat kan. X sama dengan negatif 2. So, dia akan lipat. Ni ke sana. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dia akan pergi kat sini. Mula-mula. Lepas tu, barulah dia pergi ke transformasi A. A ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2.
Okey, garis Y sama dengan 2 yang ni kan. So dia akan lipat kat sini. So dia 2 kotak. 1, 2, 1, 2. Dia pergi dekat R juga. Okey, dia akan pergi dekat R juga. Saya harap awak faham Selepas F ni, ini garis pantulan dia untuk transformasi B. Dia akan pantul ke sini. Lepas tu, dia buat transformasi A. Ini garis Y sama dengan 2. Dia akan pantul ke R. Okey. Masih jawapan yang sama. Okey, kita tengok AC. AC. AC kita akan buat C dulu. Alah, dia tak dekat dah. Sekejap Tak apa, saya terangkan dulu ya. AC tak lekat lah, boleh tunggu sekejap. C dulu baru A. C dulu, masih F. C dulu baru A. Tengok C. Translasi 3, negatif 5. F ni translasi 3, negatif 5. 3 ke kanan. Negatif 5 tu maksudnya 5 ke bawah. Okey, nombor yang atas kanan kiri. Positif ni, positif dia akan ke kanan 3. Nombor yang bawah atas bawah ni negatif, so dia akan ke bawah 5. Dia akan ke kanan 3. 1, 2, 3. Lepas tu ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan berada di sini. Saya harap awak boleh bayangkan ya. Berada di sini. Saya punya pen ni tak mau lekat Boleh tak? Tak mau juga. Okey. Ulang balik tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alamak, 3, 5. So, di sini. Okey. Di sini. Lepas tu, AC tu dah siap C buat A. A ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2. Dia kat sini. Ni nak lipat. So, kat sini pergi ke garis lipatan tu 1, 2, 3. So, pergi sini 1, 2, 3. Jadi, untuk AC, kita dapat P titik dia. Kita try lagi tulis. Lekat tak? Baru lekat. Saya ulang balik boleh? F ni, dia pergi transformasi 3, 5. Dia akan buat AC, dia akan buat C dulu. Lepas tu A. So, C translasi 3, negatif 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di sini. Lepas tu transformasi A dia adalah pantulan pada garis Y sama dengan 2. Jadi dia akan lompat ke sana, ke sini. Ni dia lompat ni 1, 2, 3. Dia akan lompat juga 1, 2, 3. So dia berada di P jawapan dia. Lepas tu yang CB. CB kamu kena buat terbalik juga. B dulu lepas tu C. Saya nak try tukar colour juga. Walaupun mungkin tak berjaya. Tengok dia tak berjaya. Lagi sekali. Okey, tak apa. B dulu. B ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 2. Masih F ni juga. X sama dengan negatif 2. Tadi kita dah buat kan pantulan. Dia pergi sini. Contoh yang pertama tadi kan. Kita dah buat B dulu. Contoh yang ke B ni. Sorry. Kita dah buat B ni kan. So, sama keadaan dia. Dia akan pergi ke sini dulu. Lepas tu, dia akan jadi C pula. C ialah translasi. Translasi. Kita cuba lagi sekali. Tukar warna. Tak boleh juga. Pun tak boleh. Okey. Minta maaf. Saya ulang balik. BC. B dia akan pantulan ke sini. C translasi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So S. Untuk yang ni titik dia ialah S. Okey. Baik, soalan kedua. Diberi T ialah 1 translasi negatif 4, 2. P ialah 1 putaran 180 darjah pada asalan. Asalan ni pusat O. Keluar dakwat. Tengok. Ni O. Okey. Dan R ialah 1 pantulan pada garis Y sama dengan S. Apakah garis Y sama dengan X? So, ini adalah O, asalan. Garis Y sama dengan X ialah garis ni tau. Straight sini. Saya cuba ya. Saya cuba guna pembaris sekejap. Jadi ke tidak? Okey. Ini adalah garis Y sama dengan X. Okey. Satu lagi.
dia sambung terus tau. Sambung. Okey, dia macam ni ya. Kalau kamu lukis kat buku, pastikan lurus ya. Okey, itu adalah garisan dia. Lepas tu, tentukan imej bagi garis AB di bawah gabungan transformasi yang berikut. Okey. Kita buat yang pertama RT. RT macam biasa kita akan buat T dulu baru R. Okey, dia kata garis. Garis asalnya ialah apa? Garis AB. So, mana AB ya? Ini garis yang asal yang kita akan cuba cari imej. Kita akan buat T dulu. T ialah translasi negatif 4, 2. Negatif ini ke kiri, 2 ini ke atas. Ke kiri dan ke atas. So, garis ni akan bergerak ke kiri 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia akan bergerak ke atas 2. 1, 2. So, garisan dia akhirnya nanti kat sini. Akhirnya pula, maaf. Garisan point B lah. Kita ambil point B dulu. Okey, point B tu pergi sini. Lepas itu, lepas dia pergi kat sini, dia tak nak lekat dah. Okey, lepas pergi sini, dia akan pergi ke translasi R, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan X. So, dia akan pantul, lipat kat tengah ni. Okey, lipat. Cara nak pergi dia, cara nak tahu dia, awak kena, alamak tak lekat ya. Okey, kat sini saya dah garis ya, garis yang selepas translasi. Lepas tu kita akan buat pantulan. Pantulan ni kita kira kat tempat bahagian lipat ni straight ke sini. Tengok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So dia akan pergi ke K. Lepas tu garisan ni kan panjang sampai sini. Untuk point hujung dia pula kira kotak yang secara tegak ke paksi Y sama dengan X. 1, 2. Jadi ini pun 1, 2. So dia sampai sini. Jadi garis kita ialah J, K. Kemudian tengok kepada TR. Kita akan buat R dulu, lepas tu T. R ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Masih ambil garis yang sama, garis AB. Kita akan buat pantulan pada garis Y sama dengan X. Tengok kita akan pantulkan garis AB. Macam mana nak pantulkan ni? Dia duduk straight atas ni. Kita, maaf, sorry. So, kita akan pantulkan ni. Ini, dia akan pantul ke sini. Yang ni pula, dia akan pantul ke sini. Nampak tak? Jadi garis dia yang ni. Okay, ini garis dia. Yang pendek ni, kan kita pantul, dia lipat kan? Kat sini lipatan dia, so dia akan pantul ke sini. Yang separuh lagi panjang ni, dia akan pantul ke sini. So, ini garisan dia. Garisan yang kedua dia untuk R. Lepas tu untuk T ialah translasi negatif 4, 2. Garisan ni akan translasi negatif 4. Dia akan translasi ke kiri 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia akan ke atas 2. 1, 2. Nampak tak? Inilah garisan dia. Nampak dah jawapan dia C, D. Kemudian PR, kamu kena buat R dulu. R dulu baru P. Tak lekat balik. R dulu baru P. Okey, tak apa, tunggu sekejap. R dulu baru P. Nanti kamu cuba buat sendirilah. R dulu, pantulan dulu, sama juga yang ni. Dia akan jadi garisan ni juga. Lepas tu P, kamu akan buat putaran 180 darjah. Cuba putarkan pada pusat O. Pen saya masih tak lekat. Saya nak untuk soalan C dengan D ni kamu cuba. Ada apa-apa masalah, tolong maklumkan ya. Okey. Sekurang-kurangnya hari ni kamu buat soalan 1 A, B, C, D. Soalan 2 A, B yang saya tunjukkan. Dan C, D kamu cuba, ada masalah maklumkan. Soalan 3 kita akan pergi nanti kemudian.